Tajuk kita seterusnya ialah mengapa pentingnya integriti, ataupun kepentingan integriti dalam individu ataupun dalam organisasi kita. Jadi tuan-tuan dan puan, ada beberapa ciri lah, atau beberapa aspek yang menyebabkan integriti itu penting kepada individu ataupun kepada organisasi atau pertubuhan. Yang pertama dikaitkan dengan image yang baik. Individu yang berintegriti dia akan mempunyai image yang baik pada di kalangan pihak luar. Mungkin image kalau dalam koperasi contohnya, seorang pengurusi yang baik, seorang pengurusi yang berintegriti, contohnya pengurusi yang adil, atau pengurusi yang jujur, mungkin dari segi pada pandangan ahli-ahli, pada pandangan pengurusan koperasi, pada pandangan pelanggan, pada pandangan orang luar, dia adalah pemimpin yang baik. Image atau pandangan luar tu pada dia adalah baik. Ini penting. Image yang baik akan penting kepada pemimpin, kerana biasa kalau kita buat, orang kata work hard pun di pejabat, di tempat kerja kita sebagainya, orang tak nampak. Tapi kalau kita melakukan satu benda yang baik yang boleh memberikan image kepada orang luar, itu penting. Work smart lebih baik daripada work hard, kerana dia akan memberikan image kepada pihak luar. Jadi orang yang ada image yang baik, dia dikatakan ada ciri-ciri integriti pada dia. Yang keduanya ialah dari segi organisasi pula. Organisasi juga perlukan image yang baik. Lepas tu dalam organisasi, dalam pertubuhan dan syarikat, dia sanggup membelanjakan jutaan ringgit, wang yang banyak untuk supaya dia dapat image yang baik pada pandangan pelanggan, pandangan pihak luar, pandangan pembekal, pandangan kerajaan, pandangan orang awam. Jadi organisasi ataupun pertubuhan atau koperasi yang ada image yang baik, dia dapat ada ciri-ciri integriti, dikatakan ada integriti pada organisasi itu. Kemudian yang keduanya ialah dikatakan reputasi yang baik. Kalau kita dah ada image yang baik, mungkin kita dapat reputasi, mana orang yakin kat kita, orang yakin kat kita segala ini pentinglah, kerana bila orang yakin kita segala apa yang kita buat, segala apa yang cakap itu diyakini dan dipercayai. Begitu juga dengan pertubuhan ataupun koperasi atau syarikat. Kalau dia ada reputasi yang baik, ada rekod yang baik, segala produk atau perkhidmatan yang dijual itu mudah diterima oleh pelanggannya, oleh orang ramai, oleh pihak pembekal dan sebagainya, kerana dia ada reputasi yang baik, ada track record yang baik, ada sejarah yang baik. Itu penting. Jadi kalau ada reputasi yang baik, ada track record yang baik, ada sejarah yang bagus, organisasi atau orang ini ada ciri-ciri integriti. Yang seterusnya ialah dengan adanya integriti pada diri individu ataupun organisasi itu, menjadikan individu ataupun organisasi itu dipercayai, trusted. Ini yang penting pada tuan-tuan. Kepercayaan orang ramai ini sangat penting kepada individu dan juga pada organisasi. Orang kata kita ni buat baik, banyak, memang orang sukalah, orang sonok. Tapi sekali kita buat jahat, orang tak percaya dah. Itu penting. Sebab tu orang cukup jaga reputasi, nama dia, track record dia, apa dipanggil integriti ni tadi. Sebenarnya seorang itu akan menjaga integriti dia kerana dia perlu untuk mendapatkan kepercayaan orang lain. Begitu juga dengan syarikat, ataupun koperasi atau pertubuhan. Kalau dia melibatkan orang ramai, menjual barang atau produk ramai, koperasi menjual produk atau perkhidmatan kepada ahlinya, dia perlu dipercayai oleh pelanggan atau ahlinya atau orang luar tadi. Kalau ahli dah tak percaya lagi pada produk kita, ahli atau pelanggan tak percaya lagi pada perkhidmatan kita, siapa nak beli? Akhirnya kita jual barang, jual perkhidmatan, tak dapat sambutan. Akhirnya kita mendapat kerugian, kerana gara-gara tidak ada integriti dalam organisasi atau dalam diri pemimpin organisasi itu. Seterusnya ialah keyakinan, confident. Bila kita diyakini, oleh kerana kita berintegriti, orang yakin kat kita. Oh, saya pernah, contohnya, seorang setiausaha koperasi, ada seorang ahli berkata pada ahli yang lain, saya percaya kat setiausaha koperasi saya ni. Kalau dia buat keputusan, mesti ikut peraturan, ikut undang-undang, ikut undang-undang kecil.
Jadi bila dah ada macam tu kan, orang akan yakin pada dia, dan akhirnya akan memudahkanlah kerja dia. Orang tak akan komplain lagi, orang tak akan mempersoalkan lagi segala tindakan ataupun perlakuannya, kerana dia terkenal sebagai seorang yang ada integriti, yang ikut peraturan dan ikut undang-undang. Jadi bila orang yang pegang jawatan koperasi ni ada integriti, dia akan diyakini oleh ahli-ahli. Begitu juga dengan pertubuhan, ya, ataupun syarikat atau koperasi itu sendiri. Ya. Kalau pelanggan ataupun orang ramai, kalau pembekal yakin, ya, dia boleh kata dapat faedah banyaklah, ya. Pertubuhan yang berintegriti adalah pertubuhan yang diyakini oleh pelanggannya ataupun oleh kliennya atau oleh ahlinya. Dalam konteks ini dia akan dapat faedah, ya. Sebut tadi segala produk yang dikeluarkan, segala perkhidmatan yang ditawarkan akan mudah diterima dan juga dibeli oleh pelanggan atau pihak luar tadi. Kemudian soal penghormatan atau respect, ya. Mereka yang berintegriti akan dihormati. Pemimpin yang berintegriti akan dihormati. Contohnya seorang bendahari koperasi, ya, telah dapat menjalankan tugas dengan baik, segala perekonomian koperasi disimpan dengan baik, segala soal kewangan koperasi telah dilaksanakan dengan baik, ya. Cukup masa koperasi tutup akaun, cukup masa diaudit, cukup masa membuat muasyarah agung dengan ikut jadual, ya. Ahli-ahli secara tak langsung akan menghormati pemimpin yang macam ni, kerana bendahari tadi dia telah menjalankan tugas dengan baik, dengan cekap, dan akhirnya bendahari tadi dianggap sebagai bendahari yang berintegriti, pemimpin yang berintegriti. Begitu juga dengan koperasi dia, ya. Kalau dia ada ciri-ciri integriti tadi, koperasi dia juga akan dihormati, ya. Sebut je nama koperasi itu, orang akan hormat kepada koperasinya.